Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 19 hari bulan Mei 2020. Hari ini Ramadan kita yang ke-26. Malam ni malam 27 Ke malam ni malam 28? Malam 27, 10 malam 27 malam 20. antara malam-malam ganjil. InsyaAllah Kak Latifah, oi setia juga. Eh, Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang berada di Facebook Akademi Vista Mas Malaysia dan juga yang berada di Webex. Ada 5 orang di insyaAllah dan kita percayakan ada lagi malam ni buat lebih ke apa ya. Yang tuan-tuan dan puan sekalian, Alhamdulillah kita masih setia kekal beristiqamah dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang besar fadilatnya, kan? Kita tengok ada juga yang apa kata Cik Bro semalam ni kita cuti lah kan, kita nak lebihkan ibadah. Sebab saya kata macam ni je. Cuba tengok hadis-hadis Rasulullah SAW kan. Rasulullah SAW ada satu hadis riwayat Tirmizi. Mana kat website tu boleh nampak tak PowerPoint yang saya masukkan tu, yang hadis Rasulullah tu. Nampak? Nampak. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Maknanya malaikat pun rendahkan sayapnya kerana redha dengan apa yang kita bagi orang yang menuntut ilmu. Satu lagi hadis, banyak sebenarnya. Kalau kita tengok hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang ilmu ni, tentang menuntut ilmu. Uh, Hadis riwayat Ibnu Majah ni pun hadis sahih juga. Rasulullah SAW bersabda, demi sesungguhnya perginya kamu mempelajari satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Cuba kita setiap malam kita niat bila kita menuntut ilmu itu untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah, sudah pastilah kita akan dapat meraih pahala-pahala sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi hadis yang saya suka ni. Hadis, tengok sekejap. Ada satu hadis lagi yang saya suka tentang ilmu ni. Lagi satu ada. Oh, yang ni kecil sikit tak nampak. Tak? Tu nampak? Okey. Tu. Imam Ghazali memetik satu hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga. Menuntut ilmu itu Allah bagi kita jalan nak masuk syurga. Jadi kita kena tengok. Jadi apabila kita menuntut ilmu, kata-kata ni belajar Vista Manhaj, kita belajar untuk nak dapat redha Allah, berniaga itu lillahi ta'ala. Kalau niat kita kerana Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat pahala, macam mana yang saya sebut, kita berniaga untuk mengumpulkan mata wang pahala untuk kita bawa di akhirat, maka sudah barang tentulah semua ilmu yang kita belajar, itu sudah tentu tak ada lari daripada ilmu Allah. Jadi kita menuntut ilmu itu pastilah ada anugerahnya. Dan menuntut ilmu dapat pahala yang sangat besar sebenarnya. Tambah di bulan Ramadan ini, gila besar pahala. Tengok sabda Rasulullah SAW yang hadis Ibnu Majah yang saya ulang sekali lagi. Demi sesungguhnya kata Rasulullah SAW, perginya kamu mempelajari satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Allahu Akbar. Pahala besar. Bukan sekadar bulan Ramadan ni kita anggapkan baca Quran saja, sembahyang tarawih saja, tahajud saja dapat pahala berganda. Tapi menuntut ilmu juga sangat mustahak dan boleh memberikan bekalan pahala untuk kita. Ini sebab adalah seorang dua leader kata, malam ni kita tak payah belajar, kita cuti, kita nak cuti sampai lepas raya ni. Saya kata tak payah, kita teruskan. Ni kita menuntut ilmu, dapat pahala insyaAllah. Okay. So,
Dan terima kasih semua yang ada di Webex, dan malam ni seperti mana yang malam ni malam keberapa kita cerita pasal Be Life Coffee? Malam keempat. Cerita pasal Be Life Coffee ni pun dah 4 malam dah. Ini masuk malam yang keempat kita berkongsi tentang Be Life Coffee. Dan saya hari ni Cik Jumaat bagi tahu, Kak Bai, lawan Kak Bai. Kak Bai satu hari kopi berapa kali? Abang Rosdi dia 2 kali. Satu hari masa berbuka. Masa buka je. Sahur tak? Be Mind masa sahur. Ya, sesahur. Cik Jumaat lah champion Cik Jumaat. Mana ada orang boleh lawan Cik Jumaat. Satu hari 4 secet. Oh. Satu hari 4 secet. 5 hari habis dah sekotak Cik Jumaat. Banyaknya. Itulah kata. Ada peminat dan penggemar kopi ni, bila dia minum, dia tak minum, dia rasa tak boleh duduk. Tak rasa bertenaga. Itu dia. Itu yang kelebihan kopi. Tak puasa mungkin boleh lah. Jangan, tak payahlah sampai 4 secet. Sehari 2 pun dah cukup dah sebenarnya kan. 4 secet ni, itu yang Cik Jumaat pening-pening tu. Kefein terlebih tu. Kan. Itu nak ceritanya pasal Air banyak tu. kena minum air banyak, betul. Cik Jumaat kena minum air banyak, Kak Bai kata. Cik Jumaat, Sebab bulan puasa kita tak boleh minum air banyak. Itu yang tak nak minum lebih. pasal dia ada kandungan kafein walaupun sikit, tapi kalau dah ambil 4 secet jadi banyak jugalah. So kena minum banyak, kan minum air lah. Banyak juga air kalau macam tu kan. Jadi sebenarnya ada orang kata susahnya nak minum air banyak-banyak. Manalah susah. Lepas berbuka. Lain putus-putus lah Sipu. Lain betul-betul tak apa. Slow-slow tu nanti ada tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita sambung kelas kita tentang ni yang saya dah ada strategi apa? Strategi berkaitan dengan strategi okey. Dapat tak saya sharing sesuatu? Tak ada. Ada. Dia pergi kat situ juga. Share screen. Sekejap ya. Tuan Fazli pun ada dekat Facebook ya. Marilah masuk Webex. Okey, baik. Ada teknik di luar pula. Masih di situ lagi. Baik, kita bincang-bincang. Baik, tentang strategi. Ingat tak semalam ada 4 strategi yang kita boleh dapatkan pasaran untuk mencapai 10 kotak sehari. Yang itu, that is the point yang kita nak bincangkan pada malam ni. Kat mana kita nak dapat sale 10 kotak sehari? Yang tu yang kita nak bincangkan pada malam ni. Alright? Dan kalau ingat, semalam ada 4 lah strategi. Yang pertama, dengan melakukan aktiviti promosi. Ataupun premis sebagainya. So, ini adalah lokasi yang penting untuk membasarkan kopi. So, malam ni kita nak bincangkan tentang mempromosikan
mempromosikan Be Live Coffee di restoran atau gerai makan ataupun di premis makan yang ada berdekatan dengan lokaliti kita. Itu dia cerita dia. So, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah satu. Yang pertama, menyiapkan database. Okey, menyiapkan database. Database iaitu apa? Kita kena buat survey kedai-kedai kopi, restoran ataupun premis yang menjual makanan yang ada di kawasan kita. Sekurang-kurangnya kena survey bukan ada sekurang-kurang, sebanyak-banyaknya. Kita perlu tahu. Tak bermakna semua tu akan join. Tapi sekurang-kurangnya kita perlu tahu ada berapa restoran, gerai makan, kan, atau premis makanan. Premis makanan ni contohnya apa? Premis makanan ni contohnya food court. Contohnya food court yang ada dekat mall-mall. Kita ada pun food court yang sudah pun beroperasi, kan. Cuma mungkin banyaknya yang okeylah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tengok kawasan kita. Contohnya kat kawasan Abang Rosdi di Shah Alam tu, besarlah Shah Alam tu, banyak shopping complex dah, jenuh nak berhitung je, kan. Cukup besar tu, kan. Jadi kita kena kenal pasti tempat-tempat tu. Kita kena dapatkan info apa nama, di mana, kalau boleh ada nombor telefonnya, kalau boleh tahu siapa tuan dia. Kita buat dulu yang itu. Kita kena buat survey dulu. Ramai orang buat bisnes, dia tak suka buat kajian dulu, kajian pasaran. Kalau kita tengok KFC, McDonald, Pizza Hut, mereka ni bila mereka nak buka cawangan, mereka akan hantar satu task force team untuk membuat survey dulu. Mereka sanggup keluar wang untuk tujuan market survey. Sebab itu, jarang kita dengar KFC bila buka tutup. Jarang kita dengar McDonald bila buka tutup. Pasal apa? Pasal mereka buat market study dulu. Mereka tengok. Sebab itu, kadang-kadang kita kena follow sebenarnya. Kalau kita tengok, kalau kita nak contoh, kalau katalah kita nak buka kedai lah contoh dia. Kita nak keluar modal untuk buka kedai, untuk buat survey, kita tak ada modal. So apa kita buat? Kita follow KFC je. Sebab KFC antara market study yang dia buat adalah dia akan check kuasa beli orang kat situ. Ya, kemampuan orang beli. Sebab dia mestilah bersesuaian dengan harga KFC tu. Harga makanan yang dijual dekat KFC atau harga makanan yang dijual dekat McDonald. Jadi kita tak payah susah-susah, kita follow je. Kalau kawasan tu, kawasan Kak Bai, ada tak KFC, ada tak McDonald, check kat situ. Jadi maknanya di situ kemampuan kuasa beli tu adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang tidak ada KFC atau McDonald. Di situ dia punya tanda arah sebenarnya untuk kita nak tengok dari segi pasaran. Okay? Kedai makan dan sebagainya, malam ni kita bincang tentang kedai makan dan semua tu, itu lebih menjurus kepada offline business lah, kan. Online tu nanti kita kan ada 4 strategi, nanti kita bincang hari lain lah. Tapi malam hari ni kita nak cerita tentang premis. So first step tu mesti buat market survey dulu. Sebab bila anda dah buat market survey, anda dah ada database. Kumpulkan database itu dulu. Anda kena tengok di kawasan anda ada berapa. Kalau anda tengok kawasan anda tak begitu banyak gerai makan, maka anda kena besarkan dia punya coverage. Sekurang-kurangnya anda kena ada kena ada database kurang-kurang 30 atau 40 kedai yang ada di lokaliti anda. Dia marketing dia kena macam tu. Tak boleh harap 1-2 kedai, tak boleh. Kita kena dapatkan database kurang-kurang 30 kedai. Kalau 50 kedai kita boleh kumpul database, itu lagi bagus. Kan? Dan bila dalam proses untuk kita nak mengumpul database itu, sudah tentulah kita akan study tengok kedai ni orangnya dia pukul berapa, ramai apa semua, kan. Kita kena ada research tu.
Itu sangat penting. Kan? Jadi anda kena kumpulkan dapatkan database. Kalau rasa alah kawasan aku ada 10 kedai makan je, kecil je, kan? Besarkan coverage. Tapi paling penting adalah ambil yang dekat-dekat dulu. Sebab anda nak servis tu senang. Nak buat servis tu senang. Kalau tidak, kalau ambil tempat jauh-jauh, anda nak servis dari satu tempat ke satu tempat itu agak susah. Sebab apabila kita sebagai saudagar kopi melalui secara offline, mana kita servis kedai-kedai kopi yang ada di sekitaran dengan kita, kita kena pastikan bahawa mereka tidak putus bekalan. Sebab itu biasa kalau saya dengar aduan-aduan daripada banyaklah kedai-kedai kopi. Kadang-kadang ada kedai kopi-kopi tertentu kan. Dia cakap, alah dia orang ni tak datang, sekejap tak datang. Macam tu kan kita dengar, kopi ni ada tak? Kopi cap ni ada tak? Oh tak ada lah, ini dia orang tak datang. Jadi itu yang paling penting, servicing. Jadi kita kena ada lebih besar database untuk kedai-kedai kopi itu. Itu adalah step pertama yang anda kena ada. Okey, perkara yang kedua ialah ini adalah konsep offline untuk kedai-kedai kopi. Anda seboleh-bolehnya logistik. Perkara yang kedua, logistik anda kena siap. Siapkan logistik anda. Apa dia? Stok kena ada. Kurang-kurang 15 kotak lah. Sebab apa 15 kotak? Sebab kurang-kurang 10 kotak. Jadi bila kita nak buat closing pun ada boleh guna selling point ni. Sebab apa 15 kotak? Sebab 10 kotak tujuan adalah untuk stok. Pusing stok tu. 5 kotak lagi adalah tujuan untuk nak buat tester dan juga untuk nak buat nak jual trial pack. Dia bukan tester tau. Yang macam Cik Jumat post dekat Facebook tu bagus. Saya sukalah kalau orang belajar dengan saya ni, dia terus bertindak ni. Aku suka sangat lah Cik Jumat weh. Tengok dia dah post dah, siap nampak packing dah tu, 4 secit lah. 4 secit RM10. Dia dah offer dah 4 secit RM10. Jadi itu pun kena ada. Walaupun untuk trial pack ini sebenarnya yalah kalau dalam orang dalam apa pun lah multi level ke trading ke, kita ni nak berniaga produk. Jadi bila kita nak berniaga produk, kita kena bagi orang dekat dengan produk, bagi orang suka dengan produk. Dan salah satu kaedahnya yang sangat penting berdasarkan pengalaman yang saya dah buat sebelum ni, yang sudah-sudah ni, adalah tester produk itu. Terutama sekali apa tau? Sebab kita nak masuk market yang orang yang tak kenal kita. Orang yang langsung market yang orang belum letak trust kepada kita. Yang kita dah buat closing, contoh Kak Bai dah buat closing ahli kan. Kak Bai closing orang yang orang kenal Kak Bai, orang trust Kak Bai. Kak Latifah takkan tak trust kakak sendiri kan. Jadi orang-orang yang sekeliling Kak Bai tu, business is all about trust. Berniaga ini adalah berkenaan dengan trust. Apa tu? Trust tu apa ya? Lupa pula bahasa Melayu. Trust ni maknanya kepercayaan. Betul tak? Kepercayaan. Itu sangat penting. Kalau orang tanya saya, Cik Abdul, macam mana Cik Abdul boleh tahan industri 30 tahun? Trust lah. Memanglah ada musuh yang tak suka kita, itu perkara biasa. Tetapi orang yang hati dia clear dengan kita, dia tahu kita ni tidak bawa masalah apa pun. Kan? Dan so biasa je orang-orang ni akan follow kita lah sebab kita tak pernah buat masalah pun dengan orang. Jadi trust tu sangat penting. Business is all about trust dan kepercayaan. Dan jadi sebab itu bila kita duk posting selalu dekat Facebook, tunjuk aktiviti kita dalam Facebook, memanglah dalam masa sebulan dua mungkin kita belum dapat tarik orang sebab mereka belum trust. Tapi tengoklah tak percaya. Kalau anda terus istiqamah buat posting, insya-Allah akan ada orang yang akan mula lebih rapat dengan anda dan mula tertarik dengan apa yang anda promote. Saya pernah ada satu fanpage di mana saya post dekat fanpage tu, lepas 6 bulan baru berpusu-pusu masuk order. Ada satu Facebook masa tu saya buat Hebiko kalau tak salah saya, goat milk susu kambing Hebiko waktu itu kan. Saya fanpage lepas 6 bulan saya pun dah lupa dah fanpage saya tu. Tapi dah mula ada orang masuk. Dan itu is all about trust. So sama juga dengan perniagaan offline. Perniagaan offline yang kita nak pergi ni adalah circle orang yang kita tak kenal.
Jadi sebab itu, saya mencadangkan kepada anda supaya anda mesti kena ada trial pack. Bukan tester. Tester ni kita bagi bancuh dalam tester cup. Bancuh bagi rasa seorang sikit. Tetapi trial pack, dalam tu kita letak dalam satu plastik jernih itu kan. Kita letak 4 seceh dan kita boleh kita letak flyers dalam tu. Kita jual RM10. Itu adalah trial pack. Dan dalam masa yang sama, pastikan benda tu kita ambil database dia. Maknanya dekat satu je, database kita kena ada dekat orang tu sebab nombor telefon dia dan sebagainya. Yang kedua je, seboleh-boleh cuba nak dapatkan nombor telefon. Cakaplah kat dia, kita nak dapatkan feedback daripada akak. Kalau boleh tu kita nak tahulah kan. Jadi kalau awak dapat nombor telefon, itu adalah lebih baik sebab kita boleh berkomunikasi dengan mereka melalui WhatsApp broadcast. Betul Cik Aziz, istiqamah itu sangat penting. Ustaz Azman, terima kasih ada kat Facebook. Mari-marilah masuk ke Webex. Cuan Fazli, hilang pula. Tak ada, hilang pula. Puan Juriah, okey, ada dah dari Terengganu tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Ya. Ya, dengar. Tadi yang pasal logistik kan, boleh repeat balik tak? Logistik okey, persediaan perkara yang kedua yang pertama tadi database, yang kedua adalah logistik. Tadi putus-putus lah. Yang berkaitan dengan logistik, maksud saya persiapan kita, iaitu yang pertama kita kena ada stok. Sebab itu saudagar kopi dia mesti kena ada modal sekurang-kurangnya 420 15 kotak satu set V member tu kan. Sebab apa? 10 kotak untuk pusingan. 10 kotak itu untuk dia pusing. Maknanya bila dia keluar, dia memang di dalam tangan dia ada yang pertama untuk dijual. Stok untuk dijual. Tak ada cerita-cerita kejap lagi telefon. Tolong hantar sekejap ni. Kat sini ada orang nak ambil kopi. Kita tak nak tim saudagar kopi macam tu. Dia setiap hari dia kena ada pusingan sekurang-kurangnya 10 kotak. Benda tu sangat penting. Kita nak betul-betul profesional. Kita tak nak buat perniagaan yang sambil-sambil. Tak nak. Kita nak yang betul-betul yang komited. Bila nak masuk kedai, pastikan kita ada stok. Misal orang nak stok, takkan kita nak kata, kejap saya pergi ambil kat stokis. Ataupun telefon, Abang Rosli tolong hantar sekejap. Tak boleh macam tu. Kita kena ada 10 kotak. Sekurang-kurangnya 15 kotak. Dan 10 kotak itu adalah untuk tujuan stok untuk kita jual. Sebab apa? Target kita minima sehari 10 kotak. Betul tak? Lagi 5 kotak, kita boleh buat 1 kotak trial. Percubaan, pack percubaan. Macam Cik Jumat post dekat Facebook tu kan. Satu pack tu ada 4 seceh. Letak flyers kat situ. Jadi kalau 1 kotak boleh hasilkan 5 pack Betul tak? 1 kotak boleh hasilkan 5 pack. Kalau 4 kotak dah hasilkan 20 pack yang harga RM10 kan. Lagi satu kotak tu untuk tester. Jadi 15 kotak tu sebenarnya solid untuk jualan. Untuk kerja-kerja jualan. Kalau nak minum sendiri, beli lain. Kalau nak minum sendiri tu kena beli lain sebenarnya. Kalau betul nak berniaga, itu saya kata. Kena ada benda tu. Kalau tidak, perniagaan kita akan terganggu. Percayalah, akan tiba satu masa apabila anda dah buat setiap hari, anda akan menerima lebih ramai pelanggan. That's why saya kata tajuk yang atas tadi yang pertama tadi database, dapatkan database yang ada di sekitar kita dulu. Sebab sedang kita nak servis dan dia pun kalau dia nak ambil kopi pun dia boleh cari kita bila putus. Jadi saudagar kopi tak boleh putus stok dia. Dia tak boleh putus sebab benda ni benda ketagih. Kalau dah jadi penagih kopi bilas macam Cik Jumat, sehari 4 secet, tak ada tu tak boleh duduk tu. Kan nanti marah. Itu dia. Kan? Jadi, bila customer marah, dia tak puas hati, kita tak ada stok, masalah lah. Kan? Kita tak nak nama kita terjejas. Tuan-tuan dan perempuan kena faham bahawa tuan-tuan dan perempuan adalah pioneer di dalam bisnes ini, dalam saudagar kopi ni. So, sebagai pioneer, kita kena pastikan tak ada nama kita tak elok dalam pasaran.
biasa je nama tak elok ni sebab tak servis. Servis tak bagus. Dia sebab lebih ramai pelanggan pengguna daripada ejen. Kan? Kalau ejen tu, saya tak apa, kita boleh train dia apa semua. Tapi pengguna ni dia tak peduli, dia habis sekarang dia nak beli. That's why saya kata, circle database anda mesti mula-mula dia kawasan yang paling dekat dengan kawasan rumah anda dahulu. Kan? Supaya kalau nak kena hantar, anda boleh hantar dengan mudah. Kalau dia nak datang ambil pun, dia boleh datang dekat. Sebab itu yang paling penting sekali. Kan? Tapi kalau tak cukup, database kena besarkan lagi dah. Tapi jangan pergi lompat-lompat. Nak servis pengguna untuk dapat sehari 10 kotak. Takkanlah pergi, kalau duduk Shah Alam, pergi jual di Ceras. Jauh tu. Kan? Takkan nak pergi hantar kopi sekotak kat Ceras. Betul nak kena. Sebab kita berniaga offline. Boleh guna online. Boleh. Tapi kalau di KL mungkin orang tak kisah. Tapi kalau di sebelah kampung-kampung ni kan, Sungai Korok, tempat Bonda Siti Mariam, itu satu kampung nak kena kurier dia tak pakai logik lah. Kan? Jadi sebab itu stok kena ada. Kan? Database tu mesti kawasan circle yang dekat dengan kita dulu. Lepas tu baru kita besarkan. Tapi nak besarkan circle kita pun sebenarnya adalah dengan melantik ejen yang ada di kawasan itu. Bukan kita yang pergi servis. Kita tengah tamak. Kita target kita sehari 10 kotak. Dan kalau kawasan yang di luar daripada circle kita, tak apa, kita peringkat awal ni, kita pergilah buka market dulu. Contoh Kak Bai. Kak Bai duduk mana Kak Bai? Kat Pasir Putih Kak Bai? Apa dia? Tak dengar Kak Bai? Kak Bai duduk area mana? Tak dengar. Tak dengar. Tak tekan button tu kot. Sekejap. Tengok. Okay, Kak Bai duduk area mana? Dengar tak? Dengar. Okey, area Tambun. Area Tambun. Okey, area Tambun. Tambun tu besar. Kedai kopi beratus apa kawasan tu. Besar. Kan? Okey, area Tambun. Tapi Kak Bai, boleh tak Kak Bai buka, kalau Kak Bai nak buka di Pasir Putih contoh dia. Tambun dengan Pasir Putih tu jauh. Tapi boleh buka. Katalah Kak Bai kata, okey, Pasir Putih nak pergi buka. Buka dulu. Tetapi apabila kita buka dulu, jangan kita servis sampai hari kiamat. Kita slowly dapatkan ejen. Sebab kita jual kita tak ahli kan. Jual sekotak nak jual nak ahli apa? Kita buat aktiviti pemasaran. Sekarang ni sebenarnya anda kena faham, tak ramai lagi ejen. Jadi kalau anda nak besarkan empire, anda nak jadi TV3 ke nak jadi RTM. Kalau nak jadi TV3, anda nak besarkan anda punya empire anda boleh pergi buka secara rawak. Satu, utamakan tempat sendiri. Lepas tu, di kawasan yang berkejiranan dengan lokaliti kita. Yang jiran-jiran dengan lokaliti kita. Dan macam contoh Kak Bai dari Tambun nak pergi servis kat sana, dekat Pasir Putih contoh dia. Bukan Pasir Putih Kelantan tu. Pasir Putih Perak, Tipuh Perak. Kan, pergi servis kat sana tu, boleh. 2 hari kata pergi betul-betul buka market. Alright. Tetapi kelebihannya di sini bijak orang yang berniaga buat cara buat offline ni, bijaknya apa tahu? Kebijaksanaannya adalah apabila dia dah pergi buka market, dia lebih senang untuk lantik ejen kat situ untuk servis. Betul tak? Sebab dia kata apa? Aku dah buka dah kat Pasir Putih ni, contoh. Ni customer ambil kat kau. Customer dia ambil kat kau. Aku dah bagi kau target 10 kotak je sehari. Ni. Aku dah ada siapkan dah pelanggan untuk kau. Kedai makan kat sini. Kau pergi servis je. So akan ramai tak? Akan menarik tak ejen baru untuk join anda? Sebab anda sebagai pioneer, anda akan Dia dah ada customer. Dia dah ada customer. Jadi dia pun seronok dia pun tak ada masalah nak buka dekat 15 kotak sebab dia dah tahu dah ada customer. Jadi itulah peranan yang kita boleh mainkan. Kita buka sebab kita pioneer. Bukalah kat mana kita nak buka, kita buka. Tetapi akhirnya nanti servis kita adalah untuk lokaliti kita saja. Tetapi dalam masa yang sama, sebabkan tempat lain tak ada lagi, ambil peluang dan kesempatan supaya sekurang-kurangnya 10 lokaliti adalah di bawah kita yang diketuai oleh ejen-ejen kita. Ingat tak semalam saya cerita dengan hanya 10 ejen
130,000 income, dengan hanya setiap ejen jual sehari 10 kotak je. Ya tak semalam kan? Saya tunjukkan strategi tu kan. Kita hanya perlu ada 10 ejen aktif yang boleh jual sehari 10 kotak, dan kita bila dia grow, pendapatan kita setakat 3 level je tu. Setakat 3 level je tu. 130,000 sebulan. Jadi, kita kena smart dekat sini. Bagaimana untuk kita strategizekan lokaliti. Jadi sebab apa? Sebab kita dah kita boleh tentukan kawasan mana kita nak duduk. Kawasan mana kita nak conquer, sebab semua kawasan tak ada orang buat lagi di seluruh Malaysia. Belum ada lagi. Di seluruh Malaysia tak ada lagi saudagar kopi. Tak ada. Kan? Kita cerita dekat Kelantan. Kelantan pun bukan ada lagi saudagar kopi. Seorang yang buat saudagar kopi ni, dia faham strategi dan sistem. Dia belajar. Dia belajar. Macam sekarang malam ni, masuk kursus. Dia belajar, dia faham. Jadi, tak ada lagi. Sebab kita pun baru belajar je sekarang ni. Kan? Jadi, mana je, ini adalah satu potensi perniagaan yang sangat besar. Sebab belum ada orang buat lagi. Bermakna belum ada persaingan lagi. Perniagaan yang baik adalah yang mengikut the Blue Ocean Strategy. Strategi lautan biru. Faham tak strategi lautan biru? Khazanah yang paling banyak adalah di lautan. Minyak, kan? Makanan laut dan sebagainya, kan? Tetapi tak ramai orang mencari rezeki di laut berbanding yang begitu padat cari rezeki di darat. Memang sumber rezeki banyak di darat. Tapi yang mencari rezeki di darat itu ramai. Berbanding dengan lautan yang luas, sumber alam yang begitu banyak, minyak lah, makanan laut lah, seafood dan sebagainya. Tapi tak ramai orang yang buat kerja di laut. Itu dah dinamakan strategi lautan biru. Sebab itu saya kata Bee Life Coffee ini adalah sebahagian daripada strategi lautan biru. Sebab tak ada lagi, kosong. Bee Life Coffee tak ada lagi saudagar kopi. Inilah peluang tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Jadi sebab tu macam saya repeat tadi, yang pertama database, yang kedua logistik. So kita balik pada logistik. Logistik. So logistik ini satu stok. Stok ini terbagi kepada 3. Terbagi pada 3. Minimal stok 15 kotak. Terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama 10 kotak untuk stok pusingan. 4 kotak untuk trial pack. Maknanya ambil 15 kotak tu, ini anda kena educate juga ejen anda nanti. 4 kotak tu tolong buat trial pack. Sebab nanti senang. Abang, harga dia RM35. Tapi kalau abang nak try dulu, 4 sachet RM10. Abang try dulu. Nanti kita follow up balik. Abang rasa okey je? Okey, insyaAllah. Sebab ni produk kopi kesihatan. Tunjukkanlah apa testimoni yang kita telah ada tu untuk kita closing kan. Jadi, kemudian sekotak lagi untuk tester. Untuk kita bancuh sikit-sikit bagi orang rasa. Jadi kita kena ada terbagi kepada 3 bahagian. Itu berkenaan dengan logistik. Apa lagi logistik? Logistik kita kena ada flyers lah. Sebab flyers tu kita nak masukkan dekat kita punya trial pack. Dan bukan dekat trial pack saja. Kita pun nak kena distribute secara offline. Kan? Selepas raya ni, kita pun akan mula buat pergerakan kat mana pergerakan kita boleh buat. Kita boleh lah buka bonet kereta, letak meja kecil kan. Jadi buatlah promosi tester lepas raya. Tak salah, boleh buat. Dekat mana dah boleh letak best tempat? Depan tabung haji, depan bank. Jadi nak berniaga tak boleh malu. Kita nak buka market kan. Tak malu apa? Kita nak pergi letak dekat, kita nak parking dekat medan selera ke apa ke. Jadi dan logistik untuk masuk ke kedai-kedai kopi itu pentingnya flyers dan semua barang yang saya sebut tadi. Dan kalau boleh ada booth kan. Saya sebenarnya lepas raya ni pihak kita ada mesyuarat pengurusan syarikat dan kita akan bincang antaranya adalah untuk desainkan booth kios lah yang boleh lipat-lipat tu kan, yang macam Selcom buat tu kan. Jadi kita ada perancangan ke arah itu. Tapi kalau tuan-tuan dan puan boleh dapat dengan harga lebih murah, kami tak ada masalah. Ada boleh buat sendiri, tak ada hal kan.
Kalau kita buat nanti harga kita dah agak mahal, ada boleh buat sendiri. Tapi insyaAllah company pun akan buat sampel satu dua set untuk untuk booth. Maknanya sebab apa booth ni penting? Booth ni penting sebab dia kita akan presentkan perniagaan kita kepada orang. Bila kita nak pergi, kan saya kata kita kena proof dekat kedai toki-toki kedai makan ni bahawa kopi ini ada permintaan walaupun benda ni baru. Jadi kita kena proof depan dia. Jadi cara nak proof dia adalah kita punya strategi kita kena presentable lah. Maknanya at least kita ada satu booth, letak banner kiri kanan kan. Jadi ada seorang jaga kaunter, ada dua orang lagi. Ini teamwork ada edar flyers, buat bila kita cerita bagi rasa dulu orang minum sedap lah. Kat sini dah jual tak? Ada order lah satu cawan RM2.50. Ni berapa harga sekotak? Sekotak harga RM35. Oh, RM35 nampak macam slow RM35 tu. Bang, kalau abang rasa RM35 tu masih mahal, tak apa bang, abang try dulu. Saya ada trial pack 4 secet ni RM10. Abang try dulu kan. Abang tulis nama abang kat sini, nanti kita follow up balik bang. Ini kat dalam flyers ni ada nombor telefon saya. Jadi itu cara kita nak mendekati pasaran ya. Sebab itu bila orang tengok ni ada buka booth. Tak besar pun macam yang kau buat macam Astro punya counter promosi tu kan. Itu yang planning saya sebenarnya untuk kita letak begitu. Jadi bila kita duduk 3 hari dekat restoran tu, di waktu prime time dia, di waktu mana orang paling ramai, kita minta nak duduk 2 jam. Kalau kita kata tak apa bang, abang takkan rugi je. Saya bagi kat abang, selain daripada keuntungan, saya sewa tapak ni RM10 sehari. Bang 2 jam, 3 jam saya duduk, saya bagi kat abang sehari tempat ni RM10. Tapi kalau ada bisnes, abang punya bisnes tu. Rasa-rasa kedai makan ni dia susah nak tolak kalau offer-offer yang kita bagi macam itu kan. Takkan kita tak boleh bagi RM10 kat dia kan. Untuk nak promosikan tempat tu. Untuk dia. Lepas 3 hari, lepas dia nampak, lepas tu kita tak payah fikir dah. Ingat, target kita sehari 10 kotak. Dah kalau kita dapat tackle 5 kedai makan. 5 kedai makan. Kalau satu hari 5 kedai makan tu boleh jual sehari 2 kotak, settle. Kedai makan tolong jual untuk kita ya. Ada kedai makan dia tak mau jadi ahli, dia tak mau beli banyak-banyak, dia belilah sekotak 2. Habis dia repeat. Betul tak? Jadi kalau ada 5 kedai dalam tangan kita, kita pergilah servis setiap hari kat situ. Kat tempat-tempat dia tu, lepak, minum air, buat kawan. Kan? Itu sumber database yang cukup besar di kedai-kedai makan ni. Buat kawan, sembang-sembang, lepak kan. Ada, habis dah ni. Habis, okey, hantar lagi sekotak. Macam tu lah servis dia. Target kita adalah 10 kotak sehari. Kalau kedai makan boleh tolong jual sehari 10 kotak, online pun tak payah buat lah. Tapi takkan nak stok macam itu lah. Buka lagi database. Kan? Kan kita ada lagi 3 strategi lagi yang kita nak bincang. Hari ni kita baru nak cerita tentang perimis kedai makan. So, logistik berkenaan dengan itu pun juga sangat penting. Dan kalau boleh, kita juga plan untuk nak buat t-shirt saudagar kopi. Jadi pakai t-shirt saudagar kopi kan. Buat pula tu saudagar kopi. Nanti kita buat sampel-sampel. Nanti kalau siapa yang nak beli dengan company, buat order lah. Beli. Belilah bila beli. Nanti lepas raya orang mesyuarat dia tak sempat lagi kan masuk Boleh lepas. Jadi Tuan, ya saya cuba soalan kalau boleh. kita jual di kedai makan kan macam food court tu kan, kita jual harga RM35, tapi orang jual sama pelanggan berapa? Okey, kalau mereka jual RM35, sebenarnya harga kita buat tolakkan dia pun RM35. Dia beli kita sekotak, dia akan jual satu seceh RM2.50. Satu seceh RM2.50. Kalau 20 seceh kali RM2.50, RM50 dia dapat kan? Ya, betul. Takkan tak untung 50 tolak 35, RM15 sekotak tu. Kalau dia nak untung lebih, cakap kat dia beli terus. Jangan sebut MLM, jangan sebut daftar ahli, jangan tu.
Sensitif Okey. tu. Kan. Kalau anda sebut ahli, Okey, harga okey. ahli bermakna apa? Faham. Bahaya. Dia minta harga ahli lah. Alah, ambil harga ahli sebab dia tahu lah multi level mesti kau ada bonus. Kita tak nak sebut dengan kedai-kedai makan ni. Sehinggalah mungkin lepas sebulan, 2 bulan baru tahu, oh ni multi level ni. Tak apa dah macam tu. Itu tujuan dia kan. Jadi sebab itu bagi tahu dia, tunjukkan kat dia kalau sekotak abang jual satu sachet RM2.5. Kalau ais RM2.8 bang. Ni kopi grade A dia, bukan kopi biasa ni, bukan cikai-cikai kopi. Pandai-pandai lah goreng. Kan? Jadi dia akan untung RM15 sekotak. Tu cerita dia. Tapi kalau macam Cik Jumaat buat trial pack tu Cik Jumaat, apa ni 4 sachet RM10 tu bermakna RM2.5 betul tak? Sekotak. RM2.5 lah satu sachet, betul? Sebab 4 sachet RM10 kan? Ya. Maknanya kalau sekotak pun boleh untung RM15 juga tu. Untuk trial pack tu. Betul. Jadi kita kena pergi pada strategi tu. Kalau Shadow Kopi ni lebih kepada strategi trading. Cuma kita dalam bentuk networking. Tapi strateginya strategi trading. Okey, jadi insyaAllah saya akan bincang lah insyaAllah dengan Puan Aida nanti apakah keperluan-keperluan yang kita rasakan perlu ada yang kita boleh bagi dalam persediaan logistik itu. Okey, so database dah cerita, logistik, benda asas itu. Apa lagi bahan logistik yang kita perlu ada? Buku nota kena ada. Kenapa? Sebab kita nak minta dia tulis nama dan nombor telefon dia. Memanglah bukan senang nak ambil nombor telefon orang. Tetapi takkan tak boleh buat cabutan bertuah. Contoh dia, kan, siapa yang minum tester ni, lepas tu kita tulis nama, tulis nombor telefon, masukkan dalam balang. Hadiah apa? Kita adalah hadiah-hadiah misteri yang kita akan umumkan nanti. Letaklah apa-apa hadiah yang kita rasa dalam masa 5-6 bulan kita boleh bagi. Hadiah pertama carik elektrik ke, apa-apalah. Pergi kedai RM2 beli tong sampah yang besar tu ke. Apa-apalah. Apa-apalah. Sebenarnya cabutan bertuah itu adalah lebih kepada strategi untuk follow up. Cabutan bertuah bukan sekadar syok nak bagi hadiah kat orang. Anda kena faham tau. Tengok tak sesi minyak. Siapa yang beli minyak RM50 ke atas, ada kan kadang-kadang Petron buat, Shell buat kan. Isi borang nama, alamat apa semua. Ada untuk apa ni? Untuk cabutan bertuah. Masuk dalam tu. Tak pernah aku terima cabutan apa pun. Tak ada pun. Kan? Tetapi itulah database yang mereka nak. Untuk mereka nak follow up balik apa-apa promosi yang mereka boleh bagi pada kita. Sebab itu dekat borang untuk cabutan bertuah letak nama, email, nombor telefon. Nama, email, nombor telefon. Itu adalah strategi database. Tujuan nak follow up. Ingat saya ajar tentang WhatsApp broadcast kan? Itu semua nak guna tu. Kan? Sebab apa? Nanti kita boleh follow up kalau dia minum. Dia test minum tester. Kita boleh follow up dia. Kak, kita ada promosi sekarang ni kak. Apa-apalah. Ataupun kak, saya ada dekat kawasan ni ada promosi ni dekat surau ni. Kalau boleh datang. Contoh je macam itu kan. Jadi kita boleh follow up. Mana yang beli lagi best kata, abang ada abang layak ni cabutan bertuah. Kau bawa je lah satu raga apa benda kan, nak pergi ziarah dia sebenarnya. Alasan tu sebenarnya nak pergi rumah dia memprospek. Ataupun kita nak contact dia melalui WhatsApp broadcast dan sebagainya. Sebab dari situlah kerja kita ni sebenarnya, walaupun kita sewa RM10 dekat kedai makan tu, tetapi sebenarnya kita akan dapat sumber database yang akan kita manfaatkan nanti. Sebab apa? Sebab sumber database itu adalah dah mula build up trust. Dah mula build up kepercayaan. Itu yang penting. Macam mana? Kepercayaan itu bermula pada Kak Baik ingat tak hari tu saya ada buat promosi dekat Medan Selera, Taman Medan Gopeng ni, ada dekat Bank Rakyat tu. Ingat tak? Ada kan Kak beli seraya pack 4 sachet. Ya. Tahniah Kak dapat cabutan bertuah. Apa dapat hadiahnya? Tak kisahlah, kau bawa je lah. Yang penting nak pergi jumpa dan berkenalan dengan dia dan cuba untuk closing dia.
Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Sebenarnya, kita duk kata susah nak dapat orang. Sebenarnya, strategi kita tak kenal, tak betul. Sebab kita duk fikir orang yang kita kenal dan kebanyakan orang yang kita kenal malas nak support kita. Dalam bisnes ni, adik-beradik, saudara mara, ajak suruh beli barang, kita jual, dia jarang nak support. Kawan sekolah, jarang nak support perniagaan kita. Malah teramat jarang nak jadi ahli bawah kita. Jadi sebenarnya yang akan berada dengan kita nanti adalah daripada market luar sebenarnya. Kan? Jadi sebab itu, ya, apa yang saya kongsi dengan anda ni adalah salah satu kaedah untuk anda cari pasal nak dapatkan prospek. Dan develop trust itu apabila dia dah, dia ingat, ya betul lah, akak dah ada beli dah tu hari tu. Sedap lah. Akak cuma lupa je nak telefon. Macam mana tak? Dia akan ada je. Mestilah ada rejection. Tetapi dalam masa yang sama, kita akan ada prospek baru yang dah mula develop. Pergi jumpa dia, lepak dengan dia, bina trust dengan dia, maka trust itu akan menjadi semakin intim, semakin dekat. Jadi akan lebih trust, akan lebih percaya. Itu paling penting sekali. Kan? Macam Kak Bai kan. Kak Bai mesti tanya kan, masa masuk dengan Dr. Jamaiyah kan, mesti siapa yang bawa ni kan. Ada tanya tak? Kak Bai? Tak ada. Tak ada tanya. Jadi Kak Bai tak tahu yang saya yang bawa benda ni ke Ipoh? Tapi tahu masa tu kan saya jumpa Tuan Ambrose masa nak pergi mengaji tu. Masa join tu dia orang ada sebut nama saya tak? Tak ada. Dr. Jamaiyah tak cerita? Atau Ustaz Razi tak cerita? Tak ada. Tak cerita. Jadi maknanya trust Kak Bai atas dia orang lah. Dr. Jamaiyah, Ustaz Razi. Itu yang saya masukkan. Itu yang saya masukkan. Trust dalam perniagaan itu bermula kat situ. Tetapi sekarang ni anda nak adik-beradik bukan tak nak trust, tak nak support. Kebanyakannya macam tu kan, saudara mara kan, kita punya kawan-kawan rapat sekolah biasanya tak nak, tapi orang luar ni kita kena bina trust. Dan bina trust tu antara kaedahnya melalui program saudagar kopi. Sebab itu dia jadi satu alat. Malah cantiknya saudagar kopi ini, dia boleh kahwin dengan terapi manhaj. Dah kita buka booth kan, jadi sambil-sambil tu, sambil minum kopi, boleh calik-calik kan terapi manhaj tu. Jadi sebenarnya, kalau kita faham betul-betul, saudagar kopi ini adalah program untuk kumpul database dan bina trust dalam pasaran orang yang baru kenal ataupun sebelum ni tak kenal kita. Itu sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita buat benda ni, tak menang tangan, memang akan busy gila. Sebab apa? Kalau kita rajin follow up. Yang masalahnya tak rajin follow up lah. Dah jual senyap, tak tahu jual kat siapa. Nombor telefon pun tak ada. Sebab tu saya kata buku. Kena ada buku untuk nak tulis database mereka yang pernah jadi guna produk, minum produk, produk ataupun beli produk. Itu anda kena ada benda tu. Nampak tak? Faham tak? Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah perkara yang anda perlu ada. Dan apa tadi? Database, logistik, produk. Kemudian yang ketiganya, booth. Kan? Booth. Dia kalau tak ada modal nak beli booth, cari meja lipat je, beli satu banner. Dah lah. At least orang tahu kita ada benda tu. Betul tak? Tonggek-tonggek je bonet kereta. Bagi orang test kopi kita. Takkan tak ada customer. Memanglah mungkin hari pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin sampai hari ke-10 nak dapat sehari 10 kotak. Susah sebab kita baru mula. Kedai mana buka-buka terus orang ramai. Tapi bila kita keep on istiqamah melakukan benda itu, lepas 1 bulan, tak sap-sap sui je, Cina kata. Untuk nak dapat sehari 10 kotak. Dan kalau kita boleh perform sebulan 300 kotak, 10 kotak sehari, kita dah ada gaji dah RM2,715. Gaji kita tu. Hak yang pairing, hak semua tu, itu cerita lain tu. Dan bayangkan, takkanlah dalam masa sebulan ke 2 bulan, tak ada orang minat nak jadi ejen saudagar kopi ni. Dan kita dah mula start override. Dan takkan dalam masa 6 bulan ke 8 bulan,
kita tak boleh dapat 10 orang ejen aktif yang memenuhi prasyarat dalam melalui sistem saudagar kopi ni. Ni sistem sebenarnya. Ni sistem sebenarnya. Sebab tu saya sangat percaya paling lewat dalam masa tempoh 10 bulan anda dah boleh start earn 130,000 sebulan. Atau paling busuklah setahun dari sekarang pendapatan Abang Rosli 130,000 setahun dari sekarang. InsyaAllah. Berbaloi tak? Sangat berbaloi. Dan ya Allah, saudagar kopi ni sekarang saya kata bukan sekadar hanya untuk jual kopi, tetapi bahas boleh. Kalau pandai follow up, anda ada database yang cukup banyak untuk anda ajak mereka menggunakan SAPV. Dan dari situ anda akan dapat prospek-prospek yang mungkin nak bina sistem SAPV binary 2 kaki je kot. Bukan 10 orang pun. Kan? Paling-paling buka structure empire baru 4 leader. Takkan dalam setahun kita tak boleh dapat semua tu kalau kita buat kerja ni. Faham tak maksud saya? Tu. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan dia dihormati sekalian. Oi, ramai pula dekat Facebook. Faham tak masuk ke ni? Zalawati apa hal kau dekat Facebook je? Sifu Anwar mana dekat Facebook kan? Mari-marilah masuk kat Webex. Tak apalah, dah nak habis pun untuk malam ni. Jadi saya rasa dah pukul 11 cukuplah takat ini untuk tajuk strategi. Tak habis pun sebenarnya nak cerita tajuk masuk ke kedai. Tak habis lagi. Kita sambung esok hari kelima. Ingat senang nak belajar kan, sebab dia memerlukan kupasan. Jadi esok malam kita sambung lagi. Kita cuti malam raya je dengan hari raya. Kita cuti lah, aku pun nak raya juga. Tapi kalau ketagih saya on live je kan. Duk PKP nak pergi mana? Kan? Bukan masa banyak pun, paling-paling sejam ya. Jadi InsyaAllah kita terus istiqamah. Saya harap sikit perkongsian pada malam keempat tajuk Saudagar Kopi ini ada manfaat kepada anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan anda akan dapat melalui malam Lailatul Qadar, malam 27, ada lagi malam 29. InsyaAllah mudah-mudahan kita berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan rezeki anda berlimpah ruah bagai air terjun yang mengalir tidak putus-putus, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan, sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Insya-Allah esok malam pukul 10 malam insya-Allah sambungan Saudagar Kopi esok malam yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.